Untuk masa-masa sekarang ni, masa COVID ni, kami banyak menumpukan perhatian ke Gaziantep dan juga di Marawi, Filipina. Kedua-dua mereka adalah satu daripada kesan peperangan. Program Jendela Fikir bersiaran setiap Isnin hingga Jumaat 8.30 pagi hanya di Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda. Spectrum Pagi Bernama Radio. Ya, pastinya Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda bersama-sama saya Ziana Nasir. Tiba masanya untuk program Jendela Fikir. Untuk Jendela Fikir, kita nak bincangkan topik perubahan iklim, kemarau dan banjir. Jadi sebagai permulaannya nak kongsikan sedikit pemanasan global bukanlah satu topik yang baru sebenarnya. Pelbagai impak sudah pun dikesan akibat daripada pemanasan global, terutamanya terhadap perubahan ekosistem bumi. Jadi untuk membincangkan topik mengenai perubahan iklim dan kesannya terhadap pola kemarau dan banjir di Malaysia, kita terus saja bersama-sama Ketua Pengarah Institut Penyelidikan Air Kebangsaan Malaysia atau NAHRIM. Kita ada Datuk Insinyur Dr. Mat Nasir Mak Noh ketika ini. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Datuk, terima kasih kerana bersama-sama kami di Bernama Radio. Ya, terima kasih. Okey, dengar dengan jelas ya Datuk ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, baik. Dan kalau kita lihat Datuk, suhu bumi meningkat pada kadar berbeza mengikut benua dan kawasan tertentu, dan pemanasan sistem iklim bukan perkara kecil yang boleh diabaikan. Adakah kita boleh katakan yang manusia ni menjadi punca gangguan sistem iklim dan paling ketara sejak pertengahan abad ke-20? Terima kasih pertama sekali pada pihak Bernama atas jemputan ini. Sebelum saya menjawab soalan itu, sedikit intro tentang NAHRIM. NAHRIM ni diterbitkan atau ditubuhkan tahun 1995. Nama asal kami adalah Institut Penyelidikan Hidrolik Kebangsaan Malaysia. Baru-baru ni tukar kepada air, Institut Penyelidikan Air Kebangsaan. Jadi bermula dengan titik 1995 tu, NAHRIM ni ada pecahannya pada ketika itu pusat kajian kami iaitu sumber air dan hidrologi. Kemudian ada lembagan sungai, kita buat pusat kajian tentang pantai, oceanografi, kualiti air alam sekitar dan hidrogeologi iaitu air bawah tanah atau air tanah. Dan tujuan kami lebih kepada R&D, penyediaan R&D air untuk negara. Setelah buat penjenayaan semula tahun lepas, skop baru dimasuk pada kami iaitu skop perkhidmatan air iaitu pembentungan dan bekalan air. Bagi menjawab soalan tadi, pemanasan global sebenarnya kita tahu bila pencahayaan gasia akan menyebabkan peningkatan paras laut. Yang kedua ni perubahan pada pattern hujan yang akan menyebabkan cuaca ekstrim macam banjir, kemarau dan sebagainya. Ketiga ni perubahan pada arus laut dan udara. Kalau dulu taufan mungkin tak ada, mungkin satu hari taufan akan melanda negara kita. Wallahualam, kemungkinan tu ada. Ya. Dan nak menjawab sama ada manusia menjadi puncanya, kita lihat level atau paras karbon dioksida CO2 pada asalnya di bawah 300 ppm part per million. Tetapi sejak tahun 1950 ia meningkat dan telah dicatatkan baru-baru ini meningkat kepada 415 ppm. Maksudnya 30 kali ganda, 30% kenaikan 30%. Dan suhu pula berbanding pada pra-industri, sebelum revolusi industri, sudah meningkat sebanyak 1.5 Celsius peningkatan. Jadi lebih panas. Dalam konteks ini ada laporan dipanggil laporan AR5. Laporan AR5 atau laporan penilaian atau Assessment Report No. 5 oleh IPCC, Intergovernmental Panel Climate Change ataupun panel antara kerajaan bagi perubahan iklim. Mereka mengatakan daripada 1,300 saintis terkemuka dunia yang independen yang bernaung di bawah Perwakilan Bahasa Bersatu mengatakan bahawa 95% pemanasan global ini adalah terbit daripada gangguan yang dijalankan oleh aktiviti manusia. Seperti penebangan hutan untuk pembangunan, untuk pertanian, pembakaran fosil fuel dan sebagainya. Dan hanya 5% ia faktor semula jadi. Jadi daripada data-data yang ada ini memang jelas ia adalah gangguan manusia. Okey, itu dia, memang jelas ada gangguan manusia menyebabkan berlakunya dari segi pemanasan global dan sebagainya.
Dan ini pula satu persoalan ni, Datuk. Benarkah Terengganu dijangka mengalami musim kemarau serius antara 2025 dan 2030, diikuti dengan banjir yang lebih kerap antara tahun 2030 dan 2035 seperti yang dilaporkan. Andai kata betul, mengapa ini terjadi, Datuk? Begini ya, kita ada satu sistem yang dipanggil NHIDA, Nahrim Hydroclimate Data Analysis Accelerator. Satu sistem kita bangun benar-benar mampu, tidak 2015, 2018 siap. Sejak siap tu kita masukkan ke lebih kurang 10 bilion data. Iaitu satu data hujan, suhu, angin di dalam sistem kenaan. Dan sistem tu bergerak selari dengan El Nino dan La Nina. Jika El Nino berlaku, maksudnya aras atau suhu laut bertambah panas, arus laut daripada lautan Pasifik panas, dia akan menyebabkan kemarau. Dalam sudut ini, sistem NHIDA ini meramalkan antara 25 hingga 2030, bukan Terengganu dia akan mengalami kemarau yang tinggi, malah di kawasan Sarawak juga. Satu negara sebenarnya kemarau, tapi yang ekstrimnya pada timur tu, terutama di Terengganu dan negeri Sarawak. Dan berbalik kepada 2030, 2035, kami mengkaji pattern hujan yang berlaku atas corak hidrograf. Pattern hujan 2014. Mana yang sama? 2014 kita tahu banjir besar di pantai timur. Dan salah satu patternnya adalah padanan, matching. Antara 2030, 2035 akan berlaku sekali lagi banjir besar. Yang serupa di pantai timur. Itulah dinamakan ramalan yang disebut tadi. Satu lagi, NHIDA keluarkan indeks stres air. Pada sekarang hingga 2100 dijangkakan tempat-tempat seperti pantai timur untuk di Kelantan, di negeri-negeri utara, Kedah dan Pulau Pinang, di kawasan tengah dan selatan akan mengalami kekurangan air. Johor, Melaka, Selangor dan wilayah. Dan kekurangan air bukan saja untuk minuman, tapi untuk pertanian. Itu saya ada satu lagi program atau elemen yang terdapat dalam NHIDA, iaitu mengenai pasti indeks stres air. Okey, melihat kepada apa yang Datuk kongsi tadi, pastinya pendengar kita ni rasa macam mula rasa bimbang, rasa risau kan bila kita memikirkan kemungkinan sedemikian. Mungkin di sini Datuk boleh kongsikan apakah impak perubahan iklim global terhadap negara kita secara total? Ini soalan berat sikit ni nak menjawab. Kita setelah buat kajian terhadap AR5 iaitu laporan penilaian yang kelima keluar oleh IPCC tadi. Itu data, saya akan baca data yang ada ni. Iaitu pertama sekali setelah kita buat downscaling, IPCC buat grid 54 km kali 54 km, so very very micro, sangat luas. Kita terpincikan pada grid lebih kecil 6 km kali 6 km. Pada situ kita dapat hasilnya, iaitu peningkatan suhu di Semenanjung kita anggarkan akan meningkat ke 1.37 Celsius menjelang 2050. Dan 2100 meningkat ke 1.93 darjah Celsius. Di Sarawak 1.43 darjah Celsius 2050, menjelang 2100 2.05 darjah Celsius. Di Sabah lebih tinggi, paling tinggi, iaitu 1.43 2050, 2100 2.08. Ramai bertanya kenapa Sabah tinggi. Sebenarnya Sabah ni dia dekat dengan lautan Pasifik. Jadi laut lepas tu pengaruhnya akan menjadikan Sabah dengan lebih panas daripada tempat-tempat lain di dalam negara. Dari sudut ini apa kita boleh buat andaian? Pertama sekali, penjejatan ataupun evaporasi ada lebih tinggi. Kolam-kolam takungan kita, empangan-empangan kita, parasnya mudah turun. Jadi masalah kalau ada El Nino kata dia akan kemarau, ini bekalan air kita akan bisa stroke. Tuan Nahrim, dalam sudut ini kita melihat sumber-sumber lain yang kita boleh takung air. Contohnya kami melihat, bolehkah ditakung air bawah tanah? Ya, kita ada banyak aquifer.
ataupun lapisan-lapisan aquifer, lapisan pasir bawah tanah boleh disimpan. Air telah ditapis dan dirawat di situ. Di penyejatan hampir kosong berbanding dengan permukaan. Itu antara satu kaedah yang kita fikirkan. Banyak diguna pakai dengan negara luar juga. Dari sudut hujan hujan pula di Semenanjung kalau kita lihat 2050 akan meningkat 11%. Mana 292 mm. 2100 meningkat 14%. 364 mm. Sarawak pula 2050 420 mm, 12%. Dan 1100 567 mm, 16%. Sabah paling tinggi 2050 616 atau 19% meningkat pada kadar sekarang. 1100 813 mm atau 25% paling tinggi. Apa kita risau di sini? Bila hujan lebih, kita risau banjir. Banjir lah kalau KL ni, banjir kilat dan sebagainya. Itulah dia. Itulah memang merisaukan Jadi dari sudut ni, dari sudut ini kawasan-kawasan bandar kami pun mikir juga, selain pada macam kita ada smart tunnel tu, mungkin ada lebih banyak smart tunnel kena buat pincasan banjir, terowong, simpanan air bawah tanah atau simpanan air banjir bawah tanah seperti diamalkan di Jepun dengan silo system disimpan di situ sebelum dilepaskan sungai-sungai. Kemungkinan air banjir ni boleh kita gunakan untuk disimpan dalam aquifer tersebut tadi, pembekalan air setelah ditapis. Jadi kaedah-kaedah itu Narim fikirkan. Datuk, adakah kaedah-kaedah demikian maksudnya dari segi perancangan, sebab kita dah ada dari segi dapatan, kajian, jangkaan juga seperti Datuk nyatakan tadi, kita telah bersedia ke arah itu sebenarnya? Perkara ini kita masih dalam ni penyelidikan dan kita tengah cari tempat-tempat yang sesuai untuk dibuat perkara-perkara ini. Dan hasil dapatan kami untuk kawasan Kuala Lumpur dan wilayah persekutuan, insya-Allah dari sebulan lagi insya-Allah akan dikeluarkan dapatan kami hasil-hasil ini. Yang di akhir sekali untuk peningkatan aras laut ini pun bimbang. Kenapa Datuk? Di Semenanjung 0.71 meter peningkatan oleh sebab glasier cair tu dalam 2100, dekat 2 kaki lebih. Di Sarawak 0.2 meter naik sedikit dan 2100. Sabah paling tinggi. Sabah memang lagi tadi dia mengalir lebih kerana pengaruh laut lepas 0.74 meter. Kita risau apa dia? Bila dari sudut Narim yang kami fikirkan, bagaimanakah kehidupan kita akan datang? Jadi kita andaikan jika tiada apa intervensi dibuat, perlindungan dibuat, bermakna 25% kawasan rendah negara akan hilang, akan ditenggelami oleh air laut. Bermakna kita bersedialah hidup sebagai kampung air atau pernah pergi ke Pulau Ketam. 2000 ada setengah tu? masa tu. Jangkaan tu 2000 berapa? 2050? 2100. 2100. Okey, sebahagian daripada kawasan mungkin ditenggelami air. Betul, 25%. Tanah di kawasan negara. Maksudnya kawasan Kelang, kawasan Tanjung Karang, Muar, Batu Pahat, Sarawak, Sabah, Tanjung Bagan Datuk sebagainya. Berpotensi untuk kita diami. Kita bersedia untuk diami seperti di Pulau Ketam. Ada masa air pasang, air genangi kawasan sekitaran rumah kita. Kan air surut kita nampaklah tanah-tanahnya. Dan daripada rumah ke rumah dia kena ada tiang dan platform untuk jalan satu rumah ke satu rumah. Ataupun kita gunakan sistem perlindungan yang diamalkan di Belanda. Belanda dia siap dah belanja berbilion, mungkin trilion saya ingat, untuk sistem tebatan ataupun high levy dia panggil untuk mengatasi masalah ombak besar yang melanda daripada laut. Dan cara itu menggunakan pump, very big pump yang besar untuk mengeluarkan air bila berlaku masalah air tidak boleh keluar atau banjir dan sebagainya. Jadi kehidupan yang akan datang bagaimana? Kita ada pilihan. Kalau nak buat macam Belanda, kos tinggi, ataupun kita hidup macam di Pulau Ketam. So macam mana pun norma baru lah maksudnya. Itu adalah antara jangkaan ramalan. Ini bukan cerita, orang kata cerita auta. Ini berdasarkan kepada apa yang diramal, apa yang dikaji sebenarnya. Baiklah, bagi anda baru saja bersama-sama kami ketika ini menerusi program Jendela Fikir
Kita bincangkan tentang perubahan iklim, kemarau dan banjir bersama-sama Dato' Insinyur Dr. Mat Nasir Mak Noh, Ketua Pengarah Institut Penyelidikan Air Kebangsaan Malaysia atau NAHRIM. Dato', kita selalu juga dengar gaya hidup lestari macam tu kan. Apakah yang dimaksudkan dengan gaya hidup lestari sebenarnya? Ya, saya ni sebenarnya kalau ikutkan hari-hari saya buat bekal minuman. Kerana apa? Kerana saya lihat kita dulu semasa saya bertugas di JPS sebelum ini, saya banyak menangani masalah River of Life ROL. Saya lihat sampah yang banyak dalam sungai itu sistem saliran, 80% sama ada botol mineral ataupun bekas polistiren makanan. Daripada itu saya nampak banyak dibuang ke sungai dan sistem saliran. Jadi sebagai inisiatif, salah satu cara untuk gaya hidup lestari, saya amalkan bawa bekas minuman ke pejabat sehari-hari. Ini saya boleh elakkan penggunaan air botol. Saya juga pernah tinggal di Jepun 6 tahun. Jadi gaya hidup lestari di sana, saya sampai aja. Pertama sekali diajar macam mana nak asingkan sampah. Botol, tin diasingkan, dibuang seminggu sekali di tempat stesen-stesen sampah yang dikhaskan. Untuk sampah basah kita asingkan dan kita buang dua kali seminggu atau 3 kali seminggu ke tempat yang sama. Jadi di tempat-tempat ini dikhususkan. Kalau katakan saya pernah bercampur sampah, Tok Penghulu datang rumah. Datang rumah beri kita warning jangan buat lagi. Dan dia ajarlah. Tapi dia didik kita begitu. Cara Jepun. Jadi di Malaysia boleh diamalkan mengasingkan sampah. Sampai sekarang kami di rumah buat begitu. Isteri saya, dia tahu dia nak asingkan sampah bateri dan sebagainya. Dan ada juga kita cuba elakkan pembaziran. Macam air digunakan. Air banyak kita gunakan ambil wuduk dan sebagainya. Seperti kita tahu, kalau ambil wuduk tu buka paip sebesar-besar, apa salahnya berpada dah. Dan penggunaan air, water demand pun lebih pada 200 liter sehari per kapita. Kita boleh turunkan seperti di Jepun, negara-negara lain bawah 180, 160. Dia lebih membantu untuk elakkan pembaziran. Yang ketiganya, suatu di Jepun, saya tak pernah beli basikal. Dibagi basikal. Jadi hari-hari mode transport kami basikal. Ke tadika bawa anak hantar basikal. Ke sekolah, ke universiti. Hari-harian pun 4 km kayu basikal. Selama 6 tahun gitu. Jadi dah jadi biasa. Jadi jika komuniti kita boleh bergerak daripada individu cara-cara begitu, sehingga kehidupan lestari itu dapat diterapkan. Okey, kalau kita melihat kepada apa yang Datuk kongsikan tadi, kalau di Jepun itu sudah jadi macam amalan mereka, budaya mereka, mungkin agak sukar di Malaysia sendiri. Mungkin pada pandangan Datuk sendiri, melihat kepada rakyat Malaysia secara umumnya, adakah rakyat kita ni dah mula mengamalkan cara hidup yang lestari atau mesra alam? Saya rasa dah nampak kalau ikutkan program pada kementerian, daripada yang bawa Datuk Seri Tuan Ibrahim, Timbalan Menteri, Datuk Masira dan Datuk Seri KSU kami, Zaini Ujang. Kami ada pelbagai program. Namanya program yang diteraskan sekarang itu DSK, Kenai Sungai Kebangsaan. Jadi salah satu tujuan itu membina lebih kurang 10,000 km DSK dalam jalan 2030. Jika ada kenai atau laluan-laluan ini boleh digunakan untuk basikal, larian, untuk jogging dan sebagainya. Jadi ini salah satu kaedah yang kerajaan pupukkan. Sebagai yang saya nampak di Jepun contohnya, di Malaysia boleh ikut adalah komuniti itu bergerak sebagai satu unit. Kalau maksudnya bila kita buat satu aktiviti, contohnya gotong royong, gotong royong yang diamalkan, bila dah satu komuniti buat, yang lain akan ikut. Dia malu, segan tak buat. Di Jepun dia begitu. Macam saya pernah dulu di sana, saya pernah berjoging di sepanjang pantai Ayahat. Jadi pagi tu, dia bagi beg plastik. Rupanya satu komuniti sana mungut sampah. Musim panas. Jadi kami ikutlah mungut sampah. Kita kata langsung. Amalan di Jepun dia 2 kali setahun mungut gotong royong. Pertama di musim sejuk sebelum tahun baru,
dia buat gotong royong pembersihan di dalam kawasan bangunan. Untuk dia makmal lah. Makmal saya belajar dulu, kita bersihkan, buang habuk, bersih meja, buat mopping, vacuum dan sebagainya. Itu musim sejuk di dalam bangunan. Musim panas biasanya gotong royong di luar. Tebas semak, pungut sampah memang tak banyak tapi ada lah sampah yang turun mengalir melalui hujan kan. Yang itu dikutip dan dibuat gotong royong bersama. Dan gotong royong yang lain pun ada dibuat oleh komuniti. Kadang-kadang macam saya di kawasan komuniti tu ditanggungjawabkan untuk mengedarkan majalah-majalah. Jadi itulah sukarelawan yang saya kena buat di sana. Jadi konsep sukarelawan atau volunteer tu adalah penting. Itu bila dia dapat diterapkan dalam komuniti. Jadi apa-apa kita buat, kita tak pilih keimbuhan atau insentif. Kita dapat pahala. Konsep orang Jepun boleh buat, kita orang Islam apa lagi? Pahala ni dapat. Dan satu cara lain adalah yang kami cuba bangunkan ada satu sistem yang dinamakan MAIN, Nation Adaptation Index. Sistem ini ada beberapa kriteria. Yang pertamanya nak tengok kesetiaan negara kita dalam sudut adaptasi iklim. Maksudnya kita masukkan data-data air, penggunaan air, infrastruktur, kesihatan, pelajaran dan sebagainya, ekosistem. Kita tengok ranking kita kat mana. And then satu lagi kesediaan, kita tengok ranking kita dari sudut governance kita macam mana di negeri tertentu. Ekonomi, sosial bagaimana. Bila ranking dah keluar, kita akan dapat bandingkan antara satu negeri ke satu negeri. Adakah mereka di negeri berkenaan, kelestariannya tahap mana? Perlukah kerajaan membuat investment atau pelaburan jenis macam mana? Adakah perlu denai sungai kebangsaan yang lebih? Kawasan sepanjang pantai boleh bina juga dengan laluan-laluan tempat riadah, dan penggunaan air, pembaziran yang disebut tadi, dan juga apakah tenaga masih digunakan di kawasan berkenaan adalah tenaga diperbaharui ataupun menggunakan fossil fuel lagi. Kaedah-kaedah itu yang kami cuba buat ranking, dan dah diamalkan di satu dunia. Dan di Malaysia kita tengah cuba siap, insyaAllah dalam pertengahan tahun ini akan terbit. Ya. Mudah-mudahan kita doakan juga semoga negara kita terhindar pada bencana yang tidak sepatutnya, berdasarkan kepada apa yang Datuk kongsikan. Banyak sebenarnya jangkaan-jangkaan dan juga persediaan yang perlu dilakukan oleh kita. Kita mulakan dari rumah kita sendiri mungkin ya Datuk ya, dengan mengamalkan dari segi gaya hidup yang mesra alam supaya kita dapat meneruskan kehidupan kita seperti biasa. Kita kalau boleh cuba elakkan daripada berlakunya sesuatu yang di luar jangka. Mungkin pada saat itu kita rasa macam dah terlambat untuk kita bertindak. Terima kasih banyak-banyak Datuk kerana bersama-sama kami di Bernama Radio. Terima kasih Datuk. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum. Itu dia, kita baru saja bersama-sama Datuk Insinyur Dr. Mat Nasir Mat Noh yang merupakan Ketua Pengarah Institut Penyelidikan Air Kebangsaan Malaysia Nahrim. Kita bincangkan sebentar tadi berkaitan dengan perubahan iklim, kemarau dan banjir. Terus dengar Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda.